أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Kisah bertajuk Mak Andam Saleha. Kisah Mak Andam terhebat, sebuah karya The Flash yang diinspirasikan daripada kisah benar. Hai, nama aku Saleha. Panggil aku Mak Andam Saleha. Aku berumur 32 tahun dan berasal dari Kelang. Sudah 5 tahun aku di dalam arena bidang perkahwinan. Tapi kejayaan yang aku kecapi sangat-sangat luar biasa. Dengan bangga aku boleh cakap, aku mampu kalahkan semua bridal house dan mak andam yang lain. Mana taknya, genap setahun aku mengandam, aku dah mengumpul 200,000 dalam simpanan. Hebat bukan? Korang iri hati tak? Aku beritahu awal-awal, buruk padahnya kalau iri hati dengan aku. Oh ya, aku perlu berjumpa klien aku hari ni. Anak VVIP dari Perak you. Persiapan sebelum pergi, aku menghias wajah aku yang ditanam susuk emas ini dengan foundation Nascot Stromboli. Kemudian aku gunakan brush from Makeup Forever. Aku oleskan bedak tabur khas dari bengi banana. Sesudah itu, mata aku lekapi dengan kantal lekap berwarna hazelnut. Kelopak mataku dipakaikan dengan pembayang mata dari pilihan warna Huda Beauty Rose Gold Palette. Lalu aku lebihkan solekan di mata menggunakan maskara More dan Sex dari Too Faced dan celak Viva yang aku beli dari Indonesia. Ya, celak ini telah aku perasapkan dengan kemenyan. Kemenyan yang aku peroleh khas dari dukun di Bali. Last but not least, bibir mungil aku calitkan dengan sebatang lipstick dari McCourt Please Me. Wajahku disembur dengan Urban Decay Mist Long Lasting Makeup sebagai penutup. Dan aku cantik. Aku bangun dari meja solik menuju ke bilik hujung di rumah. Di situ aku nyalakan lilin dan aku bakar kemenyan. Lalu aku tanggalkan pakaian dan aku biarkan tubuhku dijamah asap kemenyan. Ritual ini harus aku lakukan setiap kali aku hendak berurusan. Dan akhir sekali aku mestilah meminum secangkir air yang dia ambil dari tempayan yang berisi tembuni bayi. Sedapnya. Tiba di kereta, sebelum berjumpa anak VVIP itu, aku semburkan wangian kegemaranku. Chanel Coco Mademoiselle pada baju dan leherku. Harum. Perjumpaan aku dengan anak VVIP yang mesra dipanggil Amira berjalan dengan lancar. Dia bersetuju dengan pakej yang aku cadangkan. Cuma dia risau dengan perangai tunangnya. Masalah peribadi ni. Tak apa, Mak Andam Saleha sudi mendengar. Kata Amira, tunangannya sangat sosial.
gemar berlibur di kelab malam dan berperleseran dengan gadis-gadis lain. Dia tahu akan hakikatnya, namun dia sudah terlalu sayang dengan tunangnya. Kata Amira, dia terpaksa terima. Tetapi aku tidak. Aku jadi emosi bila mendengarnya. 2 hari berlalu, aku mula cucuk jarum, meracun fikiran Amira yang polos. Aku perihalkan tentang ilmu untuk mengikat hati tunangnya. Pada awalnya aku sangkakan Amira akan menolak. Tetapi sangkaanku jauh meleset. Amira setuju. Malah dia terlebih teruja dan rela hati menerima tunjuk ajar dariku. Tanpa berlengah, aku ajarkan Amira cara-cara hendak menyediakan nasi tangas. Aku turut menitipkannya sebotol kecil minyak pengasih. Power ke minyak pengasih tu? Haruslah. Ramuannya sahaja dari leluhurku. Kepala bayi aku sendiri yang telah aku gugurkan. Kata Pak Dukun tempoh hari, untuk mendapatkan minyak pengasih yang ampuh, maka itu adalah syarat ramuannya. Dek kerana tak sup, maka aku rela akan diriku disetubuhi oleh Pak Dukun. Dan terbentuklah janin dari hasil senggama aku bersamanya. Setelah itu, aku gugurkan bayiku dan menyerahkannya pada Pak Dukun untuk dibuat minyak pengasih. Sesudah minyak ampuh itu terhasil dan dimiliki, nyawa Pak Dukun aku ragut. Aku bunuh dia saat kami sedang bermadu kasih. Mampus orang tua tu. Aku tak mahu wujudnya lagi minyak pengasih yang setanding dengan empunya aku. Mujarab minyak pengasih ini. Dan minyak pengasih ini bagi aku sangat-sangat hebat penangannya. Dalam simpanan aku ada 3 balang besar. Aku titipkan kepada Amira hanya 50 ml. Percuma? Tak mungkin. Aku jual dengan harga 2,000. Cash only, okay? Alah, apalah sangat. Nilai 2,000 tu berbanding dengan kebahagiaannya, kan? Sebulan selepas perkahwinan Amira dan suaminya, dia ada menghubungi aku. Kata Amira, dia sangat berpuas hati. Suaminya bagai lembu dicucuk hidung. Mengikut je apa kemahuannya. Dia bahagia dan dia mohon aku ajarkan jika ada ilmu lain yang perlu dia pelajari dari aku. Buat tambahan katanya. Amira. Nah, korang tengok. Sebab itulah aku berjaya. Perniagaan aku hebat. Aku tetap memberi layanan pada klien aku walaupun majlis mereka sudah selesai. Oh ya, bila kita berjaya, pasti ada yang iri hati, kan? Risau? Tidak sama sekali. Mana-mana manusia puaka yang dengkikan aku balas. Aku santau mereka secara berjemaah. Nak lagi thrill? Mana yang dah berkahwin tu, aku ikat suami diorang dengan minyak pengasih. Ada yang tak perlu aku gunakan minyak pengasih pun. Dah terlentuk dah. Nak tambah perasa, aku hantar semua gambar-gambar intim aku dengan suami diorang ni ke butik masing-masing. Panas hati? Ada aku kisah. Inilah cara aku menundukkan pesaing. You alls, ada kes baru. Ada seorang bakal pengantin, Atirah nama dia. Dia tak mahu bekas tunangnya hadir dan mengganggu di hari pernikahannya kelak. Oh, senang je. Aku minta Atirah carikan anak kucing hitam dan beri pada aku. Apa aku buat? Ni aku nak cerita ni. Aku belah perut anak kucing hitam tu. Aku masukkan gambar bekas tunang dia. Kemudian aku masukkan paku. Aku masukkan lipan, lintah dan miang rebung ke dalamnya. Kemudian aku jahit semula. Aku bacakan mantra yang berkait dan tanam bangkai kucing itu di depan rumah bekas tunangnya. Apa yang aku tahu semasa di hari pernikahan Atirah, bekas tunangnya mati. Gantung diri.
Gantung diri. Ayah. Mayatnya mati tergantung dengan perut dia terburai. Isi perutnya penuh dengan lintah dan lipan. Mesti sakit kan? Dasar bodohnya manusia. Orang dah tak nak, move on je lah. Tak pasal-pasal kan mati cara macam tu. Atira, oi, aku dengar dia gembira dengar berita tu. Aku hanyalah mak andam yang cuba memenuhi kehendak pelanggan. Itu saja. Ni ada lagi seorang. Namanya Razif. Bakal pengantin lelaki ni seorang peguam. Dan dia kaya tapi penakut. Pelik juga aku. Profession dengan personalitinya tidak seiring. Dia kata dia takut masa berarak, masa nak akad, masa bersanding. Entah apa punya peguam lah. Aku tergelak bila dengar cerita tu. Maka penyelesaiannya, aku titipkan dia taring harimau mati berangan. Aku suruh dia selitkan pada samping yang akan disarungnya nanti. Pada hari perkahwinan, bukan main garang lagi lagaknya. Macu dan sado. Hilang kecup perut dia. Seminggu selepas nikah, dia datang cari aku untuk pulangkan taring harimau tersebut. Dan dia tanyakan bayaran yang perlu dia jelaskan. Aku duitnya aku tak mau. Tapi tubuhnya lebih menggiurkan. Nampak tak? Nampak tak aku punya after sales? Hebat kan? Razif, tubuh badan kau masih aku terbayang-bayangkan. Itu sebablah banyak mak andam lain bengang dengan aku. Lantaklah dengan diorang. Aku nak cerita ni. Semua set berus goodku sudah aku perasapkan. Aku sanggup gali kubur tengah malam. Dek kerana kemaruk nak hebat, aku cari mayat wanita mati beranak. Jenuh. Tapi akhirnya aku berhasil. Aku puja, aku seru. Akhirnya aku dapat apa yang aku nak. Oh ya, ada satu berus ni aku reka khas. Bulu berusnya aku hasilkan dari rambut mayat wanita mati beranak tu. Alah, aku guna sebagai final touch selepas aku solitkan si pengantin. Sekadar lalu-lalukan di wajah je. Kata nak pemanis muka penyeri wajah kan. Itulah caranya. Dan aku ketawa bila baca akhbar. Hingga ke hari ini, pihak berkuasa masih mencari ke mana hilangnya mayat wanita tu. Kelakarnya. Padahal ada je dalam bilik hujung rumah aku ni. Rambutnya dah aku botakkan dah. Aku pulangkan balik Okey. Teruskan cerita. Pernah jugalah beberapa kali aku dapat pelanggan yang culas nak buat bayaran. Sedia maklum, pelanggan aku semuanya VVIP. Tapi ada juga yang kedekut nak mampus. Ada sekali tu aku ingat lagi nama pelanggan ni. Nama dia Zakiah. Jumlah bayarannya serba siap cuma 40k je. 40k tak mahal pun. Tapi dia minta tempoh. Wish, kahwin nak grand, tapi duit tak nak bayar. Dalam sosial media bukan main lagi upload gambar honeymoon pergi London. Senang je lah orang macam ni. Bukan susah pun. Aku cari mayat orang mati dibunuh. Walaupun ambil masa sikit tapi tak apa. Aku dapat juga. Aku puja mayat tu. Dan aku hantar puaka buat kacau pada pasangan tu. Kesudahannya, si suami jadi mental. Dia terjun dari banglo kediaman ni dengan adegan head first.
Pecah bersepai kepala dia. Ngeri tak? Tak pun, lantak dia lah. Itulah pengajaran untuk orang yang liat nak bayar hutang. Lepas suami dia mati, barulah dia tergigih nak bayar. Aku tak terima pun. Malah aku upah orang simbah cuka getah pada wajah cantik dia tu. Mampuslah kau menjanda sampai ketua. Siapa suruh? Hutang tak nak bayar kan? Padan lah muka. Sebenarnya untuk jadi macam aku bukan mudah. Nantilah. Ada masa akan aku perihalkan bagaimana dan apa pengalaman yang telah aku lalui sebelum bergelar mak andam terhebat ni. Oh ya, bagi sesiapa yang nak berkahwin, ambillah aku sebagai mak andam korang ya. Akan aku cadangkan pakej-pakej menarik yang buat korang tak akan menyesal pilih aku. Yang penting, servis aku tip-top. Ingat tau, korang akan baca kisah aku lagi. Hati-hati pilih mak andam. Mana tahu tu pilih aku. Jangan takutlah. Korang juga yang akan gembira sampai ketua nanti. Okeylah. Nantilah aku akan cerita lagi. Bye.